Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu tanah runtuh dan mendap di Temerloh. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Menteri, saya ingin membawa kepada perhatian Yang Berhormat tentang keperluan untuk bertindak segera bagi memberi perhatian kepada isu tanah runtuh di Temerloh melibatkan beberapa lokasi. Pertama, di Taman Seri Kemuning Indah, Jalan 5 yang sebelum ini sudah dibaiki tetapi berulang lagi runtuh dan mendap. Kawasan ini melibatkan jalan dan rumah yang berhampiran dengan kawasan runtuhan. Penghuni 6 buah rumah berada dalam keadaan kebimbangan dan ketakutan kerana rasa kurang selamat. Oleh itu diharapkan tindakan segera dapat dilakukan untuk memastikan jalan dan kawasan yang runtuh dan mendap dapat dibaiki dan memberi jaminan keselamatan kepada penghuni yang terlibat. Itu yang pertama. Majlis Perbandaran Temerloh sudah memantau dan menjelaskan tiada peruntukan untuk membiayai kos pembaikan. Dimaklumkan punca mendapan tanah ini kerana terdapat aliran air bawah tanah akibat paip yang bocor. Untuk makluman kementerian, kawasan perumahan ini terletak di kawasan tebing bukit yang curam hingga melebihi 40 kaki. Yang kedua, pergerakan tanah menyebabkan tembok runtuh di Taman Seberang Damai Seberang Temerloh yang berlaku awal Januari tahun ini. Sehingga hari ini masih belum lagi ada sebarang tindakan. Ini menyusahkan penghuni 4 buah rumah yang terlibat sehingga terpaksa meninggalkan rumah mereka dan menyewa rumah lain sementara rumah mereka selamat untuk diduduki. Ini bukan saja menyebabkan mereka terpaksa menanggung kos sewa tetapi menyusahkan kehidupan mereka. Sebelum ini sudah ada pertemuan dan perbincangan antara Maju dan Majlis Perbandaran Temerloh. Namun belum ada lagi sebarang tindakan kerana tiada peruntukan untuk membiayai kos baik pulih. Adalah diharapkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dapat memberi peruntukan untuk menyelesaikan permasalahan ini dan memberi kelegaan kepada penghuni yang terlibat. Yang ketiga, isu tanah mendap di Taman Temerloh Makmur yang belum ada tindakan walaupun sebelum ini Wakil Indah Water Consortium dan Majlis Perbandaran Temerloh sudah melawat dan melihat situasi tempat tersebut. Kerana isu tanah mendap di taman ini sudah lama berlaku daripada tahun 2017 hingga sekarang masih belum selesai. Adalah sangat diharapkan kementerian dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan bantuan peruntukan yang diperlukan. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Bismillah, Alhamdulillah. Untuk makluman Tuan Yang di-Pertua dan Ahli Yang Berhormat Temerloh, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah pun mengeluarkan garis panduan pengurusan cerun di kawasan pihak berkuasa tempatan PBT pada tahun 2021 sebagai rujukan yang seragam dan memastikan pengurusan cerun yang lebih menyeluruh, sistematik dan berkualiti di kawasan pentadbiran PBT serta mengurangkan risiko ke atas faktor-faktor kegagalan cerun. Pada tahun 2023, KPKT melalui Jabatan Kerajaan Tempatan telah pun memperuntukkan sejumlah RM4 juta ringgit Malaysia untuk peruntukan di bawah rancangan Malaysia ke-12 bagi projek membaik pulih dan pengukuhan cerun di kawasan Majlis Perbandaran Temerloh MPT. Bagi isu tanah runtuh yang dibangkitkan di lokasi pertama iaitu di Taman Seri Kemuning Jalan Indah 5, Majlis Perbandaran Temerloh memaklumkan bahawa permohonan peruntukan maris melalui Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang telah pun dikemukakan pada 11 Mac 2024 dengan anggaran kos pembaikan sebanyak 1.5 juta. Maknanya telah pun dimohon oleh MPT Majlis Perbandaran Temerloh kepada Maris dengan jumlah yang saya sebutkan tadi. Sekiranya peruntukan diluluskan, kerja-kerja pembaikan akan dilaksanakan oleh pihak konsensi penyelenggaraan jalan negeri iaitu SMR Selenggara Pahang Sendirian Berhad. Dan buat masa ini, pihak SMR Selenggara Pahang Sendirian Berhad telah pun melaksanakan kerja-kerja pemasangan temporary sheeting and soil investigations SI dengan kos sebanyak 30,000.
Temporary sheeting ini tersebut dipasang bagi menghalang aliran air ke kawasan runtuhan tanah yang boleh menyebabkan runtuhan yang lebih besar. Soil investigation SI dilaksanakan untuk menentukan urutan ketebalan dan keluasan sisi lapisan tanah dan aras batuan dasar bagi tujuan untuk mereka membentuk kaedah pembaikan yang bersesuaian selamat dan ekonomik. Maknanya, Ahli Yang Berhormat, benda ini telah pun diberikan perhatian oleh Kerajaan Negeri di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri melalui peruntukan Maris. KPKT melalui Jabatan Kerajaan Tempatan telah pun menjalankan pemeriksaan kegagalan tembok penahan sedia ada di Taman Seberang Damai, Temerloh bersama MPT pada 26 Februari baru-baru ini berdasarkan permohonan peruntukan projek BP1 yang sampai ke kementerian kami. Bagi tahun 2024 yang telah pun dikemukakan oleh Majlis Perbandaran Temerloh. KPKT sedia mempertimbangkan permohonan tersebut di bawah skop membaik pulih dan pengukuhan cerun berdasarkan kesegeraan dan isu-isu yang terkait dengan keselamatan yang dihadapi oleh penduduk-penduduk setempat. Bagi isu tanah runtuh di lokasi ketiga iaitu di Taman Temerloh Makmur, Majlis Perbandaran Temerloh telah pun mengesahkan bahawa isu tersebut berpunca daripada kebocoran paip kumbahan bawah tanah milik Indah Water Consortium dan terdapatnya pembinaan struktur tambahan oleh pemilik rumah tanpa kebenaran. Sebagai penyelesaian jangka masa panjang bagi mengatasi isu ini, IWK, Indah Water Consortium telah pun memohon dana kumpulan wang sumbangan modal pembentungan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN sebanyak 2,2,770,000 dan projek ini melibatkan pelaksanaan kerja-kerja membaik pulih cerun di kawasan yang dimaksudkan dan modifikasi paip pembentungan yang terlibat yang tadi disebutkan sebagai pecah. Permohonan ini telah pun diluluskan oleh SPAN pada 5 Mac 2024 bulan ini dan IWK kini sedang dalam proses memilih kontraktor pelaksana projek ini dan dijangka kerja-kerja fizikal bermula pada Julai 2024 dan memerlukan kurang lebih 18 bulan untuk dapat disiapkan. Sekian, Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih. Soalan Yang Berhormat. Okey, soalan tambahan saya. Terima kasih terhadap jawapan yang diberikan. Alhamdulillah, ya. Kita dapat melihat tadi peruntukan yang diberikan. Untuk kes Taman Seri Kemuning, tanah cerun yang runtuh telah dibaiki dengan kos berjuta ringgit sebelum ini, tetapi masih lagi mengalami keruntuhan. Rasanya masuk 3 kali dah selepas dibaiki. Sebenarnya apakah SOP yang membina untuk membina dan meluluskan projek baik pulih dan adakah KPKT memantau? Itu yang pertama. Untuk soalan tambahan yang kedua, kes tembok runtuh Seberang Damai berlaku perselisihan antara pihak pemaju dan Majlis Perbandaran Temerloh. Yang menjadi mangsa adalah pemilik rumah. Jadi memanglah kita dapat makluman MPT kata bahawa mereka tiada peruntukan dan pemaju pula mengatakan perumahan sudah melebihi tempoh jaminan. Jadi dalam situasi ini sebenarnya pihak manakah yang sepatutnya bertanggungjawab? Dan dalam masa yang sama juga penghuni mohon supaya kos yang ditanggung untuk sewa rumah selama menunggu rumah mereka siap dapatlah ditanggung juga oleh KPKT kerana kita melihat hanya melibatkan 4 buah rumah. Itu yang soal kedua. Terima kasih. Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih Ahli Yang Berhormat untuk makluman. Sesuatu projek membaik pulih dan menaik taraf jalan dan cerun di kawasan pentadbiran pihak berkuasa tempatan lazimnya dibiayai di bawah pelbagai pemberian kerajaan persekutuan antaranya melalui peruntukan projek pembangunan berskala kecil BP1 di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan ataupun peruntukan melalui penyelenggaraan jalan negeri ataupun Maris di bawah Kementerian Kerja Raya. Semakan kementerian ini mendapati bahawa Majlis Perbandaran Temerloh ataupun MPT telah pun melaksanakan projek membaik pulih jalan dan cerun di kawasan Taman Seri Kemuning Jalan 5 menggunakan peruntukan Maris yang merupakan laluan yang didaftarkan di bawah bidang pemantauan dan penyelarasan projek oleh Kerajaan Negeri Pahang.
Sehubungan dengan itu, Majlis Perbandaran Temerloh mengguna pakai proses dan prosedur di dalam Pekeliling Perbendaharaan Malaysia 3.6 iaitu Garis Panduan Tata Cara Pengurusan Pemberian Penyelenggaraan Jalan Negeri untuk melaksanakan kerja-kerja pembaikan yang dibiayai menerusi peruntukan maris. Penyelenggaraan cerun semula jadi dan juga buatan manusia ini dikategorikan di bawah penyelenggaraan rutin dan penyelenggaraan berkala. Skop kerja penyelenggaraan rutin cerun adalah bagi kerja pemotongan rumput serta pembersihan pohon renek. Manakala bagi longkang mendatar ataupun horizontal drains dan weep holes perlu dijalankan pembersihan 2 kali setahun dan skop kerja penyelenggaraan ini berkala pula melibatkan kerja-kerja juga pembaikan cerun runtuh. Untuk makluman ahli yang berhormat yang bertanya, mesyuarat Majlis Kewangan Negeri pada tahun 2021 telah pun bersetuju supaya had ketinggian bagi kerja pembaikan ataupun penyelenggaraan cerun yang ditetapkan di bawah pemberian maris dimansuhkan bagi memudahkan pelaksanaan di peringkat negeri. Sehubungan dengan itu, Pegawai Kewangan Negeri selaku pegawai pengawal pemberian maris adalah bertanggungjawab menentukan perbelanjaan pemberian maris berdasarkan keutamaan ataupun kesegeraan sesuatu projek, termasuklah bagi kerja-kerja penyelenggaraan yang melibatkan cerun. Walau bagaimanapun, perkhidmatan jurutera perundingan bertauliah dengan perakuan amalan ataupun PEPC dalam bidang kejuruteraan awam perlulah dirujuk bagi memperolehi kelulusan reka bentuk dan pengemukaan lukisan perlu disahkan oleh PEPC bagi mana-mana cadangan dan kaedah pembaikan cerun melebihi 6 meter ataupun ke atas ataupun 6 meter ke bawah serta melibatkan kerja-kerja pembaikan kritikal yang bersifat major. Bagi jalan negeri di bawah seliaan Jabatan Kerja Raya Negeri, cadangan reka bentuk dan kaedah pembaikan dalam Pekeliling PB 3.6 hendaklah dirujuk kepada cawangan kejuruteraan cerun JKR untuk semakan dan ulasan. Ahli yang berhormat, sesuatu kerja pembaikan kritikal yang bersifat major ditakrifkan sebagai mempunyai salah satu kriteria seperti mana berikut. Pertama, terdapat kesan runtuhan batuan ataupun boulders di kaki cerun. Kedua, kegagalan cerun melebihi 1 berm. Ketiga, kegagalan keseluruhan cerun iaitu melepasi ketinggian cerun. Dan yang keempat, kegagalan permukaan cerun dan sistem saliran cerun tambakan. Kelima, kegagalan cerun dan terdapat keretakan ataupun mendapan jalan. Dan yang keenam adalah kegagalan cerun dan jalan serta perlu disediakan jalan penghubung. Bagi isu kejadian runtuhan tembok di Taman Seberang Damai pula, MPT mengesahkan tempoh tanggungan kecacatan tempoh ataupun tempoh jaminan perlindungan oleh pemaju telah pun tamat pada Jun 2018. Dan kejadian tersebut adalah berlaku pada 7 Januari 2024. Jadi tidak berlaku siapa yang pemaju ataupun pemilik. Dia jelas pemaju telah pun habis tanggungjawab dia di situ. Oleh kerana kejadian runtuhan tembok berlaku selepas tamatnya tempoh tanggungan kecacatan ataupun tempoh jaminan perlindungan, maka Majlis Perbandaran Temerloh mengambil tanggungjawab dengan memohon peruntukan kepada kementerian ini melalui Jabatan Kerajaan Tempatan bagi tujuan pembaikan tembok penahan yang didapati mempunyai risiko kegagalan yang tinggi terhadap keselamatan awam di kawasan perumahan yang berpenghuni. Sehubungan dengan itu, ahli yang berhormat, Jabatan Kerajaan Tempatan di bawah kementerian ini telah pun menjalankan pemeriksaan kegagalan tembok penahan di Taman Seberang Damai Temerloh bersama dengan Majlis Perbandaran Temerloh pada 26 Februari 2024 dan mengesahkan terdapat kegagalan fungsi tembok penahan jenis bata di lokasi tersebut dengan ketebalan 225 mm dan ketinggian 4 meter dan 30 meter panjang. Untuk makluman ahli yang berhormat dan juga Tuan Yang di-Pertua, kementerian telah pun mengenal pasti faktor-faktor kegagalan tembok penahan tersebut seperti mana berikut. Pertama, beban tambahan yang berpunca daripada penyambungan struktur tambahan ataupun ubah suai binaan rumah oleh penduduk tanpa kelulusan PBT.
Yang kedua, jenis struktur binaan tembok penahan daripada batu bata yang tidak dapat menampung bebanan berlebihan akibat pengubahsuaian yang telah dilakukan tanpa kelulusan. Yang ketiga, terdapat aliran air bawah tanah yang berpunca daripada kebocoran paip air dan saluran pipe rainwater downpipe yang ditanam dalam tanah ataupun ground water table yang tinggi. Dan yang keempat, kuantiti hujan yang tinggi selama 4 hari berturut-turut sebelum kejadian runtuhan tembok penahan yang menyebabkan pengumpulan air di dalam tanah berlaku. Majlis Perbandaran Temerloh telah pun mengeluarkan notis kompaun kepada pemilik rumah kerana penyambungan struktur tambahan ataupun ubahsuai binaan oleh rumah duduk. Itu setelah disedari oleh Majlis Perbandaran Temerloh semasa kejadian runtuhan tembok pada 7 Januari 2024. Ahli Yang Berhormat, pemilik rumah tersebut didapati tidak mengemukakan sebarang permohonan kelulusan untuk sebarang ubahsuai tambahan struktur tersebut dan beliau telah pun dikenakan kompaun. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih.